La jarama anna ma tad'unani ilaihi laisa lahu da'wah fid dunya wala fil akhirah. La jarama tu haqqan ataupun la syakka ataupun la budda, tidak mesti tidak ataupun tidak syak lagi, bahawa apa yang kamu annama tad'unani, apa di sini adalah makhluk-makhluk kan. Apa yang kamu ajak aku menyembahnya, laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah, tidak dapat menyahut sebarang seruan. Laisa lahu da'wah, itu tidak dapat mengabulkan seruan ataupun dakwah, doa sedikit pun, fid dunya wal akhirah. Itu satu tafsiran, itu apa yang ditafsirkan dalam itu. Dan tafsiran lain, mereka ini tidak layak untuk disembah. Apa yang kamu ajak aku kepadanya menyembah ni, mereka ni tidak layak untuk disembah fid dunya wal akhirah. Apa saja selain Allah SWT tak layak untuk disembah. Kalau dari sudut makhluk kan, yang paling makhluk, yang paling soleh sekali, yang paling baik sekali, yang paling itu adalah malaikat. Malaikat, manusia menyembah malaikat. Kerana dia ingat malaikat ni yang paling hebat sekali, yang dekat dengan Allah SWT. Jadi mereka menyembah malaikat. Dan ada juga mereka, itu dari sudut malaikat. Kemudian dari sudut manusia pula, paling dekat sekali dengan Allah adalah Nabi-Nabi. Kemudian ada lagi wali-wali yang mereka akan menyembah. Mereka akan menyembah yang mereka rasakan semua dekat dengan Allah SWT. Kemudian apa lagi? Batu-batu, yang batu berhala ni semua. Kalau kita belajar psikologi dia, mereka tak sembah batu, tuan-tuan. Orang-orang musyrik ni, kalau kita cakap apa kau sembah batu, makna kita sembah batu, kau tak faham masalah ni. Dia cakap kita tak faham. Sebenarnya kata dia sebab rohnya, tuan-tuan, bukan batu tu. Macam Datuk Kong orang Melayu, yang pakai songkok, berkopiah semua yang mereka sembah, yang Cina-Cina sembah ni, agar dia disembah patung tu tak? Patung tu kalau kita pecah pun, besok dia boleh datangkan patung lagi satu. Kita pecahkan patung tu, dia besok dia buat patung yang lain muka dia. Jadi bukan patung tu yang mereka sembah, sebenarnya roh dia mereka sembah. Ini Latok ni banyak baik mereka. Dia nak nombor ke apa, nak tikam ekor ke apa, dia minta ini Datuk, mesti kena punya, mesti hit punya. Jadi besar punya Allahu Akbar. Jadi apa saja yang disembah oleh manusia, sama ada malaikat, sama ada jin. Lagi satu golongan yang disembah juga adalah jin. Jin pun disembah. Jadi ini semua benda-benda ni semua disembah oleh macam wali tu, itulah Datuk Kong lah. Mereka yang anggap dia sebagai wali, orang yang dekat dengan Allah SWT. Jadi mereka minta kepada Datuk Kong ni. Jadi ni ada banyak lagi lah wali-wali yang disembah, nabi-nabi yang disembah, malaikat-malaikat yang disembah. Semua ni kata orang mukmin ni, mereka ini tidak layak untuk dijadikan ilah, untuk dijadikan sembahan. Tak layak. Kenapa? Mereka jadi yang memberi Allah SWT, yang memberi mudarat, yang menahan memberi manfaat atau menolak mudarat, siapa sebenarnya? Allah SWT. Jadi kenapa nak sembah ni? Minta je lah kepada Allah SWT, sembah aja kepada Allah direct aja. Oh tak boleh, ni perantaraan. Dia nak perantaraan pula, jadikan dia perantaraan, syafaat. Dia nak jadikan dia syafaat untuk mendapat syafaat daripada syafaat itu apa maksudnya? Syafaat kabel lah bahasa sekarang, kabel. Tahu tak kabel? Syafaat lah itu lah bahasa kita ni. Syafaat kabel lah. Kita nak terus pergi direct tak boleh kan, pakai kabel lah. Itu dia nak syafaat dia dengan berhala, dengan malaikat, dengan jin, dengan nabi-nabi semua. Dia nak dapat itu. Jadi ini Allah cakap mereka ini tidak dapat menyahut sebarang seruan pun atau memberi sebarang pertolongan pun di dunia wal akhirah,
wa annal musrifin hum ashabun nar, dan sesungguhnya musrifin ini ditafsirkan musyrikin. Sesungguhnya orang musyrikin ni adalah ashabun nar, mereka ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya. Satu syirik aja kita buat aja, kita tergelincir sikit aja, kekal dalam neraka, tak keluar-keluar. Jaga-jaga tuan-tuan, bab syirik ni jaga. Bab-bab lain kita bolehlah, hatta solat ke atau puasa ke, tak apa saja pun lah, tergelincir sikit, silap sedikit gitu, tak serius sangat. Jangan syirik. Syirik tergelincir sikit, kekal terus dalam neraka. Mana? Contoh. Tadi dah bawa tadi. Yang syirik dengan itu hukum tu. Contoh apa ni syirik? Sembelih. Contoh orang tu sembelih. Oh, dia nak masuk silat ke, masuk itu, masuk ini, nak bini itu, dia sembelih dengan nama selain daripada Allah SWT. Itu syirik. Itu ada. Ada tak masuk dia golongan silat ni? Ada. Dia orang sembelih buat penyembelihan ni. Ada. Atau dengan jin, minta dengan jin lagi ada. Kalau kita apa ni, sakit ke apa, jin suruh buat ni, jin suruh sembelih. Dia akan tangkap 3 ekor ayam. Ayam apalah, warna apa, cat color merah. Semua kena cat pula. Lepas tu disembelih ni. Ini semua amalan-amalan syirik kan. Kita dulu diajar jalan di tempat gelap, datuk nenek anak cucu tumpang jalan. Itu menyeru siapa tu? Seru siapa? Datuk nenek tu siapa tu? Jin. Datuk nenek ni, orang Melayu tak panggil jin datuk nenek, tuan-tuan. Ini siapa punya akidah ni? Tingkat siapa? Cina dia panggil datuk. Ada satu orang, dia dalam video tu, dia kena masuk Cina ni kena masuk Jawa. Latuk belum. Dia panggil latuk. Dia panggil datuk. Jadi ada gitu. Itu akidah orang Cina. Kawan saya di Benua tu cakap, guru Cina dia ajar dia. Guru Cina dia ajar. Kita jadikan akidah kita. Datuk dia ni anak cucu tumpang jalan, lalu tumpang jalan, tumpang kencing, tumpang apa. Itu syirik tu. Banyak lagi syirik tuan-tuan. Itulah 1800 muka surat. Bukan itu. Allahu Akbar. Kalau apa ni, jadi jangan silap dalam bab syirik. Saya kalau budak-budak, saya buat kaunseling kan, budak-budak nakal ni semua saya tak ajar benda-benda cakap syirik. Orang jangan buat syirik. Syirik orang akan kekal. Dia kadang biasalah budak-budak ni, mana ada solat, mana ada puasa, mana ada ini semua. Itu tak serius sangat. Tapi cakap pasal diorang ni, secret society ni, diorang geng-geng ni semua ada amalan-amalan syirik, tuan-tuan. Dia ikut geng-geng di Singapura lah, geng-geng Cina ni semua ni, ada kena buat amalan-amalan syirik, ritual dia, darah lah, apalah, macam-macam lah dia ceritakan dengan saya. So kita nak kena explain syirik dulu kepada budak-budak ni. Nak buat dosa apa pun, bukannya kita suruh dia buat lah, tak berat sangat. Tapi jangan buat satu syirik. Satu syirik, awak kekal dalam neraka selama-lamanya, tak keluar. Satu syirik kepada Allah SWT. Dia cakap mereka akan jadi ahli neraka. Fasatadkuruna ma aqulu lakum. Kiranya kamu tetap degil, maka kamu akan tahu nanti apa yang aku katakan kepada kamu. Itu bila kamu kena azab, barulah. Sekarang yang mana ada syirik. Bila dalam neraka baru jaga, alamak, dulu aku dah diberitahu benda tu syirik, aku buat juga, baru nak menyesal. Tak sudah menyesal, tuan-tuan. Menyesal selama-lama lah, bukan seumur hidup. Selama-lama menyesal. Dulu di dunia dah diingatkan, main-main pula, mana syirik, tak syirik lah, orang ni gini-gini. Sekali turn out di akhirat, baru diberitahu kamu lakukan syiriknya. Itu yang lelaki ni cakap, kamu nanti akan tahu. Bila dia tahu? Bukan sekarang ni. Sekarang dia happy semua. Sekarang dah semua pegawai ini semua. Dia cakap dengan orang-orang istana, mana dia nanti bila kamu dah kena seksa,
baru kau ingat apa yang aku katakan kepada kamu. Kemudian mereka pun ancam dia, kau ni kita tangkap kau, Firaun pun ancam dia. Maka dia pun berkata, wa ufawwidu amri ila Allah, aku serahkan urusan aku bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia kena ancam, dia tawakal kepada Allah, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memeliharanya. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah melihat akan hamba-hambanya. Fa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru, maka dia diselamatkan Allah. Macam mana dia terlepas juga daripada angkara tipu daya Firaun. Dia di dalam istana tu boleh lepas. Macam mana? Allah dia dah serahkan diri dia kepada Allah, dia bulat-bulat serahkan kepada Allah, Allah selamatkan dia. Senang aja. Wafat itu dia, kata ulama ini dalil. Kalau orang tu betul-betul diserahkan, bila dia diancam semua, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat pula dia. Allahu akbar. Biasa orang ni depan Firaun katakan tauhid lagi, suruh mereka bersembah. Biasa macam mana tuan-tuan? Memang kena dengan Firaun. Isteri dia boleh seksa. Isteri Firaun Asia kan, kena seksa dengan Firaun, yang beriman dengan Firaun. Ini lagi orang-orang macam gini. Firaun ni bunuh, dia tak ada apa-apa bagi mereka, tapi dia selamat. Masya Allah. Kita tengok ini karamah Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan dia daripada makaru. Itulah makna orang kafir ni, dia ada makar, dia ada tipu daya. Jadi senyap-senyap dia orang dah siap nak tangkap sini ni, tapi dia selamat. Pasal apa? Tengoklah kualiti dia. Orang dia berani depan Firaun cakap, berdakwah kepada Firaun, lagi menyatakan kebenaran, dan menyerahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selamat. Itu kita cakap, kalau kena kita memang kena makar terus, kena makan terus. Ini dia. Jadi orang-orang kafir ni, dia ada makar dia. Allah sendiri yang cakap, dia punya angkara atau kejahatan tipu daya mereka. Dia ada tipu daya dia. Dia takkan nak reveal dengan kita, dia takkan nak cakap dengan kita. Besok kita kena baru kita tahu. Alamak, diorang dah planning lah rupanya. Kita kena barulah kita tahu. Sekarang ni baik lah. Sekarang ni baik, semua okey semua. Bila dah kena baru orang Melayu, baru dia nak menyesal. Itu kita cakap padan muka. Dari dulu tak nak hati-hati dengan orang kafir. Bila dah kena, barulah menyesal, tak sudah. Jadi ulama cakap daripada pengajaran daripada ayat ni, orang kafir ni yang hidup dengan kamu ni, mereka ada makar. Mereka ada makar. Makar tu makaru. Makaru, dia ada tipu daya. Dia ada muslihat, dia ada rancangan jahat dia ke atas kamu. Kamu ni naif sangat, decent dengan orang cakap, bela sangat ingat orang kafir tak ada lah, dia kawan baik itu, kawan setia, kawan ini. Bila dah kena makan, besok baru kan, wa haqa bi ali fir'aun su'ul adab. Dan Firaun bersama kaum dia, Firaun, ahli Firaun dan dia pengikut-pengikut dia, semua kena azab. Azab bukan azab yang apa? Su'ul azab, seburuk-buruk azab. Satu tafsir saya interesting cakap, diorang kena azab dalam neraka ni, Firaun yang paling teruk ke? Dalam Al-Quran, orang Islam yang kena yang paling teruk sekali azab. Kalau dalam Al-Quran ayat yang lain yang kata bukan Firaun yang kena paling teruk, orang Islam yang kena teruk. Azab yang paling teruk, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang Islam yang munafik ni, mereka di bawah sekali, paling teruk sekali, dan dia di basement, di kerak-kerak neraka. Tapi Allah cakap di sini ni, Firaun pula yang kena seburuk-buruk. Mana satu ni yang paling teruk? Orang Islam yang munafik ke orang Firaun ni? Kata ulama, yang Islam yang munafik yang paling teruk sekali. Paling teruk. Firaun masih atas lagi, tuan-tuan. Jadi neraka ni, kalau neraka dia gini dia punya level gini. Paling atas orang Islam ni, orang yang pelaku dosa-dosa, orang ahli maksiat ni, dia tempat atas. Paling bawah sekali Islam juga munafik. Ni munafik ni paling bawah sekali.
Paling atas sekali Islam, tengah-tengah Fir'aun, orang-orang musyrik, Yahudi, Nasrani. Tapi paling atas dan paling bawah ni orang Islam. Itu kenyataan dalam Al-Quran. Paling bawah sekali, yang paling teruk sekali siksaan dia adalah orang munafik. Orang kafir tak teruk sangat. Orang musyrik tak teruk sangat. Itu yang kekal lah Ustaz, yang paling bawah sekali tu. Tak bawah. Anda tanya. Kalau yang sebab atas saja dah kekal, apa lagi paling bawah? Kekal terus. Munafik ni kekal dalam neraka, tak keluar-keluar. Yang kalau Yahudi ni di atas orang munafik, Yahudi kekal tak kekal? Kekal. Macam mana orang munafik tak kekal? Allah. Paling bawah, paling teruk sekali ya. Paling teruk sekali kena siksa adalah orang munafik. Pasal dia pura-pura, dia tahu tentang Allah, tentang senang dia akan dia tahu tentang hukum, dia kena seksa. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Mereka didedahkan kepada api neraka pada waktu pagi dan petang. Ini dalil. Dalam Quran tak ada dalil yang jelas sekali tentang siksaan kubur. Siksaan ini adalah dalil. Dalil tentang siksaan pada alam barzakh. Jadi mereka masuk neraka ke tidak? Tengok. Allah kata mereka didedahkan. Saya baca bahasa Arab saja lah, tuan-tuan nampak. Mereka didedahkan kepada api neraka pada waktu pagi dan siang. Buat pagi dan siang lah. Pagi dan petang. Nampak dah masuk neraka? Belum lagi. Pasal apa? Ayat seterusnya, wa yauma taqumus saa'ah, dan pada hari berlakunya hari kiamat. Ini belum lagi. Jadi mereka bila mati je, dia tenggelam je, ditelan oleh air. Mereka terus masuk ke alam barzakh, mereka disiksa pagi dan petang dengan apa? Dihadapkan dengan api neraka pada hari kiamat. Ini dalil dia pada hari, kan ada dua siksaan ni. Pada hari kiamat, maka dikatakan, diperintah kepada malaikat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab siksaan yang seberat-beratnya. Seberat-beratnya. Ini sekarang Fir'aun ni, Netanyahu ni, dia Israel, itu Fir'aun 2024 ni, itulah Fir'aun dia. Dia punya pengikut dia bersama juga. Dia punya pengikut dia. Bila mereka kena, sebab itu mereka buat kezaliman ni paling besar sekali, tuan-tuan. Orang Islam di Palestin yang tinggal, yang hidup waktu Palestin dijajah tu, dia cakap kita tak pernah melihat peperangan yang paling besar daripada peperangan ini. Ini paling teruk sekali, tuan-tuan. Ini paling dahsyat sekali peperangan ini. Ini testimoni mereka, bukan saya tak tahu. Dia cakap inilah yang paling teruk sekali. Ada seorang tu dekat aku dah 3-4 peperangan aku dah melalui, tapi yang ini paling dahsyat sekali. Jadi mereka lakukan penyiksaan, kekejaman yang paling dahsyat sekali. Kenapa, tuan-tuan? Kerana Allah nak sediakan. Allah biarkan mereka lakukan kezaliman yang paling dahsyat sekali, pasal Allah nak sediakan siksaan yang paling dahsyat sekali. Seberat-berat, atau tidak, dia dapat siksaan ringan juga siksaan dia, siksa juga tapi tak berat sangat. Tapi dengan dia bunuh pagi, petang, siang, malam, dia bunuh budak-budak, semua dia bunuh ni, maka sama macam Firaun juga. Dia bunuh anak-anak orang-orang Bani Israel je. Sekarang Bani Israel yang itu pula bunuh orang-orang Islam, orang-orang Palestin, mereka akan dapat seberat-berat siksaan insya-Allah Ta'ala. Sebab itu kata ulama, memang Allah SWT biarkan mereka melakukan kekejaman supaya ada alasan Allah nak siksa mereka dengan siksaan yang seberat-beratnya. InsyaAllah Ta'ala minggu depan jangan ke mana-mana. Ini semua kita pengikut-pengikut, kita akan berbantah dengan pemimpin-pemimpin kita nanti di akhirat nanti. Ini ayat ini. Yang kita semua ikut pemimpin-pemimpin. Besok nanti Allah ceritakan apa cerita pengikut dengan pemimpin akan bertengkar nanti di dalam neraka nanti. Pemimpin yang sesat pemimpin yang sesat pemimpin yang sesat ni, mereka akan bertengkar, berbantah-bantah dengan pengikut mereka, pak turut mereka. Mereka akan berbantah. Jangan ke mana-mana.
Allah nak terangkan sejurus selepas ayat tu nak terangkan jangan jadi macam pengikut Firaun. Support betul-betul Firaun. Firaun masuk neraka, kau pun masuk neraka juga. Kita jangan jadi macam pengikut Firaun. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala. Sebelum jadi panas lagi, baik kita berhenti dulu. Kita sambung dulu. Apa lu pada hadal astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.